Keluarga ialah satu kumpulan manusia yang dihubungkan melalui pertalian darah, perkahwinan atau pengambilan anak angkat. Ianya juga terdiri daripada ibu, bapa dan juga anak-anak. Mereka tinggal dalam satu bumbung yang sama dan saling menyayangi antara satu sama lain. Manakala delikuensi pula, delikuensi ialah sesuatu tindakan yang melanggar undang-undang atau melakukan tindakan yang tidak diterima oleh masyarakat. Delikuen juga merupakan satu istilah yang sering digunakan dalam bidang perundangan dan juga sosial. Salah laku ini melibatkan kanak-kanak yang berumur 18 tahun ke bawah. Delikuensi terbagi kepada dua, iaitu delikuensi dan delikuensi juvenil. Delikuensi merujuk kepada tingkah laku yang menyimpang daripada undang-undang dan tertentu kepada golongan masyarakat, manakala delikuensi juvenil merupakan delikuensi yang melanggar peraturan dan merujuk kepada sekumpulan masyarakat sahaja. Berikut merupakan contoh-contoh jenayah delikuensi juvenil. Penyelewengan sosial ialah tingkah laku jenayah yang dilakukan oleh individu yang berumur 18 tahun ke atas dan selalunya akan melibatkan kuasa hukum mahkamah orang dewasa. Kesalahan ini dapat dikenal pasti kepada dua, iaitu melanggar adat atau budaya dan melanggar undang-undang. Apakah perkaitan antara hubungan kekeluargaan dan delikuensi? Seperti yang kita tahu, ahli keluarga sangat memainkan peranan penting dalam membentuk tingkah laku kanak-kanak, terutama sekali apabila mereka berada dalam fasa hendak menuju ke alam remaja. Jadi, apabila kanak-kanak dibesarkan dalam sebuah keluarga yang harmoni dan juga utuh, ianya secara tidak langsung akan membentuk sebuah tingkah laku yang lebih ke arah positif. Contohnya seperti membantu, menghormati orang, tidak mudah terpengaruh dengan aktiviti negatif. Akan tetapi, sekiranya kanak-kanak ini dibesarkan dalam sebuah keluarga yang berpecah belah atau lebih dikenali sebagai broken home, tidak mustahil untuk mereka melibatkan diri dengan gejala-gejala delikuensi. Contohnya seperti merogol, membunuh, mencuri, vandalisme dan membuli. Hal ini kerana apabila hubungan kekeluargaan tidak harmoni, ianya akan meninggalkan kesan yang sangat besar kepada kanak-kanak tersebut sehingga mereka terikut akan sikap negatif yang ditunjukkan oleh ibu bapa mereka. Oleh itu, ini adalah sebab mengapa keluarga sangat berkait rapat dan memainkan peranan yang sangat besar dalam membentuk tingkah laku kanak-kanak tersebut. Kerana sekiranya hubungan dalam kekeluargaan itu tidak harmoni, tidak mustahil bagi kanak-kanak tersebut untuk melibatkan diri dalam delikuensi. Teori Abraham Maslow. Berikut merupakan piramid teori hierarki Abraham Maslow. Tajuk ini dapat dikaitkan dengan teori keperluan yang dibuat oleh Abraham Maslow. Menurut beliau, bahawa dalam kehidupan sesebuah manusia itu sangat memerlukan keperluan-keperluan yang terdapat dalam piramid yang digubal oleh beliau, yang lengkap dalam menjalani sebuah kehidupan di mana setiap individu haruslah memastikan bahawa setiap tahap keperluan terendah haruslah dipenuhi terlebih dahulu sebelum berusaha untuk memenuhi tahap keperluan yang lebih tinggi. Oleh itu, tidak mustahil bagi sesetengah individu untuk terlibat dalam perbuatan-perbuatan jenayah kerana keperluan dalam kehidupan mereka tidak disempurnakan dengan baik. Contohnya seperti keperluan kasih sayang, di mana keperluan kasih sayang ini merupakan keperluan yang terdapat dalam teori ataupun piramid yang digubal oleh Abraham Maslow. Keperluan kasih sayang di mana kanak-kanak yang tidak mendapat kasih sayang yang seutuhnya daripada kedua-dua ibu bapa akan menyebabkan mereka merasa diri mereka ini tidak dipedulikan, tidak diterima dan juga diabaikan sepenuhnya dalam keluarga. Oleh hal yang demikian, mereka cenderung untuk melibatkan diri dalam perbuatan-perbuatan jenayah ataupun delikuensi bagi memuaskan dan melepaskan kemarahan yang dipendam akibat sikap tidak peduli ibu bapa mereka dan juga ahli keluarga yang lain. Oleh itu, dalam hubungan sesebuah kekeluargaan amatlah penting bagi mereka untuk mencapai kelima-lima keperluan yang terdapat dalam piramid teori Abraham Maslow.
Yang pertama merupakan keperluan fisiologi, kedua merupakan keperluan keselamatan, ketiga keperluan sosial, keempat keperluan kasih sayang, kelima keperluan penghargaan diri, dan yang terakhir merupakan keperluan kesempurnaan diri. Teori Karen Horney. Baiklah, sekarang kita akan balik ke pandangan tokoh yang kedua iaitu Karen Horney. Teori yang dibuat oleh Karen sangat berkait rapat dengan tajuk keluarga dan juga delinkuensi. Hal ini dikatakan demikian kerana menurut beliau, manusia sangat memerlukan keselamatan dan kasih sayang dalam diri mereka, terutamanya pada zaman kanak-kanak, iaitu keperluan sosial, di mana kanak-kanak memerlukan keinginan untuk sentiasa rasa selamat dan dilindungi. Mengapa teori ini berkait rapat dengan tajuk yang dikaji adalah kerana dalam teori Karen sangat-sangat menyentuh mengenai hubungan kekeluargaan, di mana ibu bapa haruslah menjadi pelindung atau perisai utama kepada anak-anak mereka, terutama sekali dalam hal-hal yang berkaitan dengan kebajikan dan juga keselamatan anak-anak mereka. Hal ini juga kerana jika kita selidiki semula, kanak-kanak yang terlibat dalam masalah-masalah ataupun gejala-gejala jenayah delinkuensi juvenil atau individu yang terlibat dalam masalah-masalah penyelewengan sosial ini memiliki sebuah sejarah keluarga yang tidak sempurna ataupun lebih dikenali sebagai broken home. Contohnya seperti perceraian, perpisahan atau kematian. Tambahan pula, jika mereka yang memiliki broken home cenderung untuk melibatkan diri mereka dalam kes-kes ataupun gejala jenayah ataupun lebih dikenali sebagai delinkuensi kerana mereka berasa bahawa diri ini tidak diawasi, tidak diambil peduli dan dibiarkan untuk bergaul secara bebas dengan rakan-rakan sebaya yang lebih membawa ke arah negatif. Jadi akibat rasa unfinished dalam diri mereka, terutama sekali kanak-kanak, menyebabkan mereka ini melepaskan emosi dengan bertindak melibatkan diri dalam perbuatan-perbuatan ataupun gejala-gejala yang menyalahi undang-undang. Contohnya seperti merompak, merogol, membunuh, membuli dan juga vandalisme.